Hadis yang ketiga, ni kita nak pergi cepat supaya insya-Allah, sebab buku ni pun banyak hari, dekat 400 hari. So kita harap boleh khatam cepat. Kana Rasulullah SAW rajulan marfu'. Ini hadis yang ketiga ini ialah daripada Al-Bara' bin Azib, seorang lagi sahabat Nabi. Al-Bara' bin Azib. Dia kata Nabi ini rajulan marfu'an. Sama juga maksud, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ba'ida ma bainal mankibain. Ini satu tambahan maksud baru, iaitu Nabi ni dadanya luas. Maksudnya jarak antara dua bahu dia luas, jauh. Maksudnya dia ni orang yang besar, bukan orang yang kecil. Itu maksudnya. Diceritakan oleh Al-Bara', dia melihat Nabi, dadanya luas, dia badannya lebar, besar. Azim al-jummah ila syahmati udunai. Rambut Nabi ini, kita akan ada bab khusus tentang rambut Nabi. Ini diceritakan seperti lalu. Rambut Nabi pernah mencapai tahap al-jummah. Al-jummah ni ialah rambut yang hampir mencecah bahu ataupun cecah bahu sedikit rambut dia, dan tebal di belakang, di bahagian cuping telinga. Maksudnya rambut dia sampai ke cuping telinga dan kemungkinan mencecah bahu, tebal di hujung. Itu rambut Nabi. Kalau kita tengok bab rambut Nabi ada khusus lepas ni, dia akan ada khas tentang bab rambut Nabi, perbezaan ataupun keadaan rambut Nabi yang berbeza-beza. Alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata Al-Bara', aku pernah melihat Nabi begini, dia pakai pakaian yang merah, warna merah. Hullah ni ulama kata antara maksud dia adalah pakai pakaian yang sempurna, yang sepasang. Maksudnya ada kainnya, ada pakaian di atasnya, dan ada pakaian lagi, maksudnya pakaian yang elok, yang lengkap dipakai. Hamra maksudnya merah, bukan maksud merah sepenuhnya, tapi ia ada jalur merah, ada warna merah pada pakaian tersebut, bukan merah semuanya. Itu maksud kataan tu. Sebab tu kadang-kadang hadis ni boleh faham baca terjemahan, boleh, tapi kadang-kadang sesetengah potongan hadis tu perlu huraian. Sesetengah potongan hadis perlu huraian. Hadis keempat daripada Al-Bara' juga, nama sahabat yang sama. Dia ceritakan satu hari dia melihat Nabi. Maksud dia tengah ceritakan bagaimana dia nampak Nabi pada satu hari. Dan dia kata, aku tidak pernah melihat ma ra'aitu min dhi limmatin. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang ada limmah. Limmah ni adalah rambut yang bercecah cuping telinga. Tadi jummah yang hampir mencecah bahu, yang ni limmah. Perkataan bahasa Arab menceritakan rambut tu, jenis rambut, iaitu mencecah cuping telinga, dan melebihi sedikit cuping telinga, antara cuping telinga dan juga bahu. Itu dipanggil limmah. Maksud Nabi, dia pernah lihat Nabi rambut macam tu, panjang rambut Nabi. Fi hullatil hamra, dalam pakaian merah juga. Ahsana min Rasulillah, aku tak pernah tengok seorang lelaki yang rambutnya begini, yang pakai pakaian merah seindah dan secantik Rasulullah SAW. Lahu sya'run yadribu mankibai, dan Nabi pernah ada rambut yang hampir mencecah bahu. Maksudnya rambut Nabi ini berbeza ikut keadaan. Biasa kan, ada setengah-setengah riwayat yang sebut rambut Nabi ini bersikat. Ada riwayat pula kata rambut Nabi dibiarkan lurus. Ada sebut lagi rambut Nabi ada macam ikal sikit dan kusut sikit masa jihad, masa pergi perang dan balik perang malu lah, naik kuda dan sebagainya. Bukan seperti mana duduk dekat Madinah dalam keadaan yang elok di rumah dia kan? Macam serban lah, serban Nabi ada Nabi warna putih, ada serban Nabi yang gelap dan hitam. Ulama kata maksud dia bukan pakai serban hitam. Maksud Nabi pergi berjihad, berperang, kesan minyak di rambutnya, kesan debu di padang pasir dan sebagainya, jadi gelap serban tu. Ini bukan nak tak bagi orang pakai serban hitam, tapi setengah orang dia baca hadis tu, dia kata Nabi pakai serban hitam. Dia ingat ambil kain hitam pakai serban, itu pun boleh. Tapi dalam hadis tu lebih merujuk kepada serban yang putih tadi telah jadi gelap disebabkan debu dan sebagainya. Itu maksud. Jadi dalam disebut Nabi ada rambut yang boleh dikatakan
banyak peringkat. Ada orang nampak rambut Nabi tebal dekat sini, dia cakap, wah ini rambut Nabi. Ada rambut Nabi yang panjang sikit, maka dia cerita begini. Dan itulah keadaannya. Macam juga pakaian, Nabi pakai pakaian pelbagai. Ba'ida ma bainal mankibain, diulang sekali lagi, sama macam hadis yang pertama. Luas dada dia, di antara bahu dan jarak yang jauh, maksudnya luas dada dia. Lam yakun bil qasiri wala bil tawil, diulang balik, tidak rendah dan tidak tinggi, maksud di antara keduanya. Jadi kita kena tanda elok kata yang berulang dan baru dan sebagainya. Hadis yang kelima disebut sini riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, iaitu sahabat Nabi, sepupu Nabi dan menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib yang berkahwin dengan Fatimah, anak Nabi SAW, anak ayah kepada Hasan dan Husain. Disebutkan dalam yakun Nabi bil tawili wala bil qasir. Ulang lagi, dia tidak tinggi sangat dan tidak rendah, tidak pendek. Ya, ada maklumat baru, iaitu syasnul kaffaini wal qadamain, kasar tapak tangan dan tapak kaki, kulit kasar. Ada riwayat sebut jari dia, kulit tu kasar. Ini tak ada masalah, tapi satu hari nanti perempuan mungkin akan baca hadis, jumpa Anas bin Malik dan sahabat lain kata tangan Nabi lembut, bila dia salam lembut, lebih lembut daripada kain sutra dan sebagainya. Jadi macam mana pula ni hadis kata kasar? Ini yang maksud kena belajar sikit-sikit tu. Kalau kita baca kita pening, kita bergaduh, aku baca kata lembut, ini kata tak, kita baca kasar. Maksudnya kata ulama, ketika berperang dan berjihad dan ketika buat benda-benda yang memerlukan pegang, maka kulit dia kasar. Tapi ketika biasa, kulit dia memang lembut. Dan Anas kata memang disalam dengan Nabi, kulitnya, bukan sekat tapak tangan, kulitnya pun lembut. Itu maksud dia, bukan maksud sentiasa lembut, sentiasa kasar. Itu maksud, ada keadaan tertentu. Macam kita lah, mungkin orang yang orang kampung selalu pegang cangkul, tangan dia lain. Tapi bila dia tinggal sekejap, tinggal beberapa ketika, tangan dia lain balik. Ini biasa. Setengah orang kata tangan lembut ni tangan yang tak buat kerja. Bila dia buat kerja banyak, tangan dia keras. Masa muda mungkin lah, bila dah berumur, dia dah ada bibik, tangan lembut balik. Mungkin itu cerita dia. Kemudian disebut di sini maklumat yang baru lagi, dakhmar ra'si dakhmal karadis, iaitu kepalanya besar. Kenapa disebut kepala Nabi ni besar? Kerana badan dia besar. Takkan badan besar kepala kecil, ataupun badan kecil kepala besar. Ini benda yang merendahkan pandangan orang. Maka bila disebut badannya, dadanya luas, badannya kita sebut lepas ni nanti ada hadis sebut badan Nabi tegak dan sebagainya, maka sesuai lah kepala yang besar. Dan orang Arab kita tengok, kadang-kadang kita jumpa orang Iran, orang Arab tengok badan dia besar dan kepala dia pun besar. Banyak orang kita jumpa dekat masjid-masjid orang Arab muda sini, leher dia, kepala dia sesuai dengan badan dia. Tapi ada orang kita jumpa kadang-kadang badan besar sangat, kepala kecil. Jadi sebab terlebih makan lah. Jadi bukan sebab dia tegak atau tak tegak. Kepala itu dah sesuai lah, tapi dia terlebih makan. Jadi tak tahu lah, mungkin badan saya ke perempuan nampak kepala kecil, badan besar, itu bukan, itu soal makanan, tak jaga makan. Jadi Nabi ni perfect, sempurna. Kepala dia besar sesuai dengan badannya dan dadanya luas. Itu maksudnya. Dan dakhmal karadis, sendi-sendi tulang dia juga besar. Maksud ini badan dia memang besar. Sendi, joint dia, sendi-sendi dia, tulang dia semua besar, tegak. Itu maksud. Nak menceritakan bahawa Nabi ini tegak dan besar, dan memang patutlah begitu sebab agar digeruni juga oleh orang yang nak memusuhi dia. Kalau Nabi itu kecil, orang Arab boleh kata kecil yang lebihan lah. Ini tegak, besar dan sebagainya, maka ada juga kita panggil yang akan disebut lepas ni, orang yang melihatnya merasa kagum dan gerut dalam hati pada peringkat awal. Maksudnya tawilul masrubah, Nabi ini ada masrubah. Masrubah ni apa? Bulu dada yang halus daripada dadanya sehingga ke pusat. Ini sahabat yang cerita ni, sahabat yang tengok sekarang.
Iaitu dia ada bulu dada yang bermula di dadanya sehingga ke pusatnya. Dalam hadis yang lain akan kita baca disebut ia halus dan ia berbentuk seperti satu garisan, macam garisan lurus. Ini mengingatkan saya pada satu buku yang saya pernah baca, buku yang tak tahu siapa tulis. Dia kata tanda lelaki yang jahat dia ada bulu dada. Tanda lelaki yang jahat dia ada bulu dada. Saya kata buku ni memang amat penipu lah. Ya, sebab pertama penipu sebab ukuran jahat baik manusia bukan pada rupa paras. Kan? Yang kedua Nabi SAW ada bulu dada. Ya, kan? Jadi tak mungkin lah Allah ciptakan Nabi macam tu, melainkan dia lah yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi jangan percaya sangat ni dengan buku-buku yang duk cerita rupa paras lah. Pokok lah, perempuan tak ada kerja, duduk relax, baca buku majalah semua. Dia ada soal mengenal perangai manusia daripada rupa paras. Ini cukup tak betul. Tolonglah jangan percaya. Dan tolong jangan baca pun, sebab buang masa. Masa kita terbuang, pemikiran kita pun terbuang, ilmu pun tak tambah, makin tak betul jadi. Sebab lepas tu pertama sekali pergi tengok muka kat cermin. Muka kita lah, tengok buku, tengok muka. Yang kedua tengok muka orang pula. Jadi habis yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik, kerana buku yang tak tahu datang dari mana. Ini tak percaya semua ya? Baik. Kemudian dia masuk pada cara berjalan yang dihuraikan sikit macam tadi. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yahattu min sabah. Bila dia berjalan, dia tubuhnya condong ke hadapan, berjalan dalam keadaan pantas seperti menuruni tempat yang tinggi. Seolah-olah begitu. Kalau orang turun tempat tinggi dia laju, maka Nabi laju. Dan memang dalam hadis yang lain yang menyokong maksud ni, ada sahabat Nabi nampak Nabi ni, ataupun ada sahabat Nabi yang cerita Nabi jalan dengan kami letih, dia tak letih. Itu maksud. Nabi jalan laju, kami pun laju macam dia. Kami dah letih, dia tak letih ya. Itu menyokong pandangan ni. Dan kata Ali di ujung, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku tak pernah jumpa orang macam ni sebelum Nabi Muhammad dan selepas Nabi Muhammad. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad aku tak pernah jumpa orang macam ni, punya hebat, punya elok, punya hebat. Lepas Nabi wafat pun tak ada orang macam dia yang aku jumpa di kalangan umat Islam. Itu maksudnya.